Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tentang peranan kerajaan dalam menangani isu-isu tempatan negara dan serantau. Isu tempatan berkaitan dengan keadaan perniagaan dengan kawasan setempat, sama ada dari segi pelaksanaan tanggungjawab sosial ataupun hubungan perniagaan dengan komuniti setempat. Isu negara pula berkaitan dengan masalah yang berlaku dalam negara, contohnya keadaan inflasi dan kemelesetan ekonomi. Manakala serantau pula melibatkan sebuah negara dengan negara yang lain. Okey, seterusnya peranan kerajaan pusat. Yang pertama, perundangan. Bidang perundangan merangkumi 3 aspek di mana aspek ini kerajaan pusat mempunyai kuasa untuk mengubah undang-undang perniagaan melalui Parlimen Malaysia. Yang kedua, aspek keuangan. Kerajaan pusat akan memastikan sumber-sumber pembelian adalah mencukupi bagi membiayai aktiviti-aktiviti ekonomi dalam negara. Yang ketiga, aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Kerajaan pusat akan melaksanakan dasar-dasar yang bersesuaian sama ada dasar fizikal atau dasar keuangan bagi memastikan keadaan ekonomi negara pulih seperti sedia kala sewaktu kemelesetan. Okey, kita lihat pada aspek yang pertama iaitu aspek perundangan. Yang pertama, pengubalan undang-undang. So, kita dapat lihat di sini terdapat banyak akta-akta yang telah digubal oleh kerajaan pusat. Tujuan dia untuk mengawal perjalanan entiti perniagaan. Sebarang masalah isu yang berlaku akan ditangani oleh pihak kerajaan. Berdasarkan undang-undang berikut, agensi yang berkaitan akan mengambil peranan dan setiap perniagaan perlu mendaftarkan di bawah akta yang bersesuaian dengan jenis perniagaan. Yang kedua, perlindungan pengguna. Perlindungan pengguna ini tujuan dia untuk melindungi pengguna daripada ditindas oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab. Yang pertama, keselamatan pengguna seperti makanan dan ubat-ubatan. Yang kedua, kesihatan pengguna. Melindungi pengguna daripada mengancam kesihatan pengguna. Yang ketiga, hak pengguna dengan ganti rugi. Seperti barang yang dipesan tidak sampai seperti mana yang telah dijanjikan. Yang keempat, hak pengguna dengan alam sekitar. Yang keempat, hak pengguna dengan alam semula. Yang keempat, hak pengguna dengan alam sekitar. Melindungi pengguna dalam mendapatkan alam sekitar yang bersih. Yang ketiga, pelepasan cukai. Yang pertama, taraf perintis diberi kepada syarikat yang mengikuti promosi yang dianjur oleh kerajaan. Dia juga dikecualikan cukai selama 5 tahun. Yang kedua, elang cukai diberi kepada syarikat yang berstatus MSC dan berasaskan bahan mentah tempatan. Syarikat ini diberi elang pelaburan untuk melabur modal yang dibuat. Ketiga, potongan cukai diberi kepada pengeksport barangan tempatan dengan kadar potongan bergantung kepada jenis pembelanjaan. Yang keempat, pengecualian cukai diberi kepada syarikat yang berstatus MSC dalam industri teknologi tinggi dan pembelanjaan yang mendapat pengecualian cukai adalah berkaitan dengan R&D, pasaran ekspor, pameran dan pengiklanan di luar negara. Yang kelima, elang pelaburan semula. Syarikat yang terlibat dalam perniagaan pengeluaran makanan, pembinaan jalan dan pelaburan dan pembukaan tanah untuk pembelian aset modal. Pendapatan syarikat dilabur semula untuk pembelian aset. Okey, aspek yang kedua ialah aspek keuangan. Aspek keuangan ni ialah sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Okey, kita dapat lihat contoh dia seperti MARA, PB, IMB, AIM, Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad. Okey, aspek yang ketiga ialah aspek perkembangan aktiviti perniagaan. Yang pertama, aktiviti promosi. Sebagai contoh dia, Medtrade. Medtrade ini yang akan mempromosikan aktiviti yang berkaitan perdagangan di luar Malaysia bagi pihak antarabangsa dan industri. Yang kedua ialah aktiviti latihan dan pembangunan.
Contoh dia macam MPC. MPC ni yang akan menganjurkan latihan keusahawanan, latihan keuangan, pengurusan dan kawalan kualiti. Yang ketiga, aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Contoh dia ada 4 macam contoh. Yang terakhir ialah aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Yang pertama, Mardi. Mardi ni menjalankan R&D untuk mencari teknologi baru. Yang kedua, Sirim. Sirim ni menjalankan R&D dari segi peningkatan mutu dan kualiti. Yang ketiga, MPOB. MPOB ni meningkatkan nilai perkembangan keluaran minyak sawit Malaysia. Yang terakhir, TNB Research. Menjalankan penyelidikan dan pembangunan berkaitan tenaga elektrik.